Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wahidil ahad al-faridis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jadi malam ni kita kena pindah tempat ni. Hijrah dia bagi. Dengan keadaan macam ni, maka pihak kita ambil tanggungjawab. Tak boleh masjid, kita buat di markah. Mengaji tu kena wajib. Sebab itulah dalam Islam dia kena ada jemaah Islam tu. Jemaah Islam tu pula kita kena bina hak kita sendiri. Jangan dah harap korang. Harap korang bila dia mau tindakan tak boleh, tak ada tempat kita. Tengoklah. Kalau kita menang negara sekalipun, jabatan-jabatan kerajaan yang tempat kita duduk tu jangan rasa macam tempat kita pinjam sah. Maka kita kena bina hak kita sendiri. Tengok kita dulu masa menang ni. Kalau kita masa kita menang, tempat-tempat kita bakat naik, tak pedolilah merekah surau. Tak pedolilah merekah sendiri. Maka tak kedai bila mana tata undang-undang, kita kena pegang dengan undang-undang. Kita nak kena mengaji juga. Melainkan kita ada tempat kita sendiri. Tengok. Kita baca teruslah sebab kita baca di Jarak Tokong tu habis sutir kitab lah. Kita baca kitab tauhid habis dah sutir kitab. Kitab sifat 20 tu. Ni nak masuk kitab kedua, kita kena mari menatang PKP ni, menatang SOP ni jadi payah sikit, sejenis binatang nama dia SOP. Jadi kita masuk buku surat 9 yang ada kitab. Kita ambil buku surat 9. Hak lepas tu semua tauhid yang kita baca dulu ni. Baca surat 9. Sebab hak tu kita baca belakang dalam kitab dulu ni. Dia macam kitab dulu juga. Yang 2 kali ulang ni. Dia lebih kurang tu. Kita baca miktang buku surat 9. Dia nak jadi pakat lawan 2 kali. Okey, tengok kita. Muka surat 9 kita ambil tang baris nombor 5. Tengoklah. Tengok tang mana lah. Muka nombor 9 kita ambil ni lah. Kita ambil tang ni. Ambil muka surat 88 bawah kali. Ambil makna Islam tu. Kalau ni masalah kita tengok. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Maka makna Islam itu menjunjung akan titah hukum Allah Ta'ala. Tengok. Maka makna Islam. Duk sebut belaka Islam belaka. Lepas tu dia mau buat pula timur macam-macam, Islam liberal lah, Islam plural lah, Islam satu ya. Tak ada sabit plural liberal, tak ada, Islam satu ya. Islam itu apa dia? Khudu wal inqiyad dia. Apa maksud Islam? Tunduk dan mengikut. Mengikut segala titah perintah hukum Allah Ta'ala. Islam lah tu. Islam tu sendiri selamat. Sebab tu kita tengok dalam dunia ini dengan betul mata kepala, mana-mana tempat yang Islam pegang. Tak kira lah Islam tu kita kata korupsi tak korupsi pun, tak pernah kita dengar gereja akan kena bakar, kerajaan buat, tak ada. Tapi kita tengok ini 16,000 butir masjid di Xinjiang, China diruntuhkan. Allahu Akbar. Tengok tu dia pakai kuasa politik. Bila duduk dia orang kafir ni boleh pakat. Tak kira kafir bahasa apa pun boleh pakat. Sebab Islam dia terasing. Islam dia rasing pada guru. Orang kafir boleh pakat sekali lawan Islam. Ingat tu ya. Sebab tu jangan duk buat ikut dan. Islam ni dia benar yang Allah turun siap lah. Dia asing pada kawan lain. Tengok muka surat 8 bawah tu. Tengok. Maka makna Islam, kena faham Islam. Iaitu menjunjung
akan titah hukum Allah Ta'ala. Itu makna dia, makna Islam. Ingat klik, orang Islam kita ni, apa maksud Islam? Iaitu orang yang berbuat zohir dan mengaku zohir. Dia mengaku di mulut la ilaha illallah. Lepas tu dia buat zohir dia. Zohir apa? Perlakuan-perlakuan Islam, seperti semayang, puasa, Islam tu. Tu Islam. Orang tu dia kira hukum Islam. Maka kita boleh makan sembelihan dia, menikah dengan dia kalau betina lah. Ngajatan tak boleh. Kalau betina boleh menikah dengan dia, perempuan. Dah. Boleh jadi imam. Sebab apa? Sebab kita tengok zohir dia la ilaha illallah. Dia buat ibadat-ibadat yang zohir. Dia pergi haji, dia semayang, dia puasa, Islam lah. Macam tu lah. Macam tu Islam. Tengok. Dan apa dah? Dan makna Islam tu lagi, menjauhkan daripada segala yang ditegah Allah. Tu maksud Islam. Buat hak Tuhan suruh, tinggal hak larang Tuhan larang. Dengan apa? Dengan tidak engkar akan dia. Engkar ni apa dia? Bantah. Kalau seorang tu dia di luar ni molek, semayang, puasa, haji molek, dalam hati ni dia engkar, bantah. Dia tak pernah setuju pun dengan Islam itu, dia panggil munafik. Dia panggil. Itu munafik. Dalam di luar dia zahir tunjuk. Balik dalam dia tak setuju dengan Islam. Dia tak setuju pun, tapi dia buat luar saja. Tu dia panggil munafik. Dia panggil. Munafik kira gina? Kita kira dia panggil Islam indan nas. Islam pada manusia. Kita hukum dia Islam sebab kita tengok dia zahir. Balik dalam kita tak tahu. Di sisi Allah dia kira kafir. Lepas tu, kalau kena lah, orang yang jenis macam mana? Dia ni tahu, pegang kata Tuhan bak hukum hakam apa, dia terima. Mulut pun terima, hati pun terima, tapi dia tak buat. Tu dia panggil apa? Islam juga, Islam fasik dia panggil. Hati terima tak? Ya Allah, setuju dengan segala hukum Islam, tapi haram tak buat. Dia beza tu. Ada hati tak terima, meluak tak ada, tapi dia buat, munafik. Kawan ni dia tak buat, tapi hati terima, setuju semua, batah tak sekali, tak ingkar. Itu dia panggil fasik. Dia panggil. Orang fasik kira kena? Dia kira orang beriman. Tapi dia ada Islam. Islam dia pun ada, tapi Islam asi dia panggil. Menatang apa asi? Derhaka. Jadi ada janjian daripada Tuhan, dia kena bakar api kira esok. Tapi dia boleh terbitlah sekali. Hak tu dia panggil Islam fasik. Orang fasik banyaklah kita ni. Orang fasik ni dia jadi saksi, dia jadi saksi menikah. Dia kalau buat benda yang fasik, tak semayang apa, kita panggil jadi saksi, dia tak boleh jadi saksi tu ni. Kena tobat dulu, tahun depan pun boleh. Tu kalau saksi fasik. Tobat dah ini. Mana dia tu ni tak boleh lagi, kena tunggu tahun depan. Setahun baru cukup fasik dia tu habis. Tu dia panggil orang fasik. Apa maksud fasik pada? Khuru ani ta'ah, terbit daripada ta'ah. Fasik lah tu. Tak semayang, tak puasa, tak tutup aurat. Tapi tanya dia mesti setuju tak? Memang betul hak Tuhan. Hak tu orang fasik. Ada pula hati dia. Kalau buat memang tak sesuai. Hak tu engkar. Engkar ni kafir. Engkar dia lain ni. Dia tak batah. Mayang puasa memang bagus. Dia tu. Dia setuju. Hak tak setuju ni, kalau ikut mana sesuai. Tak sesuai. Ni engkar. Engkar dia jadi kafir. Jaga molek lah. Dia jagalah fasik dengan kafir beza. Jangan orang pukul gabung ni. Dia tak boleh pukul gabung. Kecuali dia bantah, tak setuju, hak tu jadi kafir. Dengan tidak engkar akan dia. Dia tak batah. Seitah perintah Allah. Dan jika tidak mengerjakan dia, mengerjakan apa tak? Mengerja titah perintah Allah, semayang, puasa, haji, tutup aurat, duk serabut gitu. Ya tu, hendak ikut dan lepas tu hak Tuhan larang pun dia remah, arak dia minum, disko dia pergi, tak kira lah. Zina pun zina, mabuk pun mabuk, rasuah pun hatang. Rasuah kuat, lompat. Tengok. Lepas tu nak kira nak?
Islam dia kata. Baiklah. Dan jika tidak mengejar akan dia apa? Titah perintah dan menjauh dari larangan hak Tuhan tadi. Sekalipun Islam namanya. Islam juga. Dia tak panggil kafir deh. Cuma dia boleh daripada sekitar dia panggil apa? Kafir juga. Kafir apa? Kafir nikmat dia panggil. Kafir dua jenis. Satu kafir akidah. Macam orang munafik tu. Dia tak percaya langsung. Dia enggan batas. Itu kafir akidah. Nombor dua kafir juga. Kafir nikmat. Menata apa kafir nikmat? Dia tinggal sembahyang puasa. Orang tu kafir. Tapi dipanggil kafir nikmat. Berdosa besar. Tapi dia tak tercabut Islam. Faham tak? Kafir dua jenis. Satu kafir nikmat. Satu kafir akidah. Tengok. Hak semua berala pun tu kafir tu. Kafir akidah. Yang batas Islam tu kafir tu. Ada pun yang dia buat cara dia ya. Nak batas tak dia putus dosa. Itu dia panggil orang tak batas, dia panggil Islam juga namanya. Tetapi apa dia? Dipanggil apa? Derhaka ya. Tapi dipanggil orang yang derhaka. Derhaka kepada Allah. Di sini yang timbul persoalan kita hari ini. Antara kafir yang jujur dengan Islam yang baik. Hak mana lebih baik? Kita pun bodoh gila babi masuk dalam Facebook. Baik kafir lah. Kafir pun nak mampu. Kita orang Melayu bahas pakai kepala otak. Kita dah royak lah. Fa'in tanaza'tum fi syai'in. Jika kamu berselisihan dalam satu perkara. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Hendaklah kamu kembali kepada kitab Allah. Quran royak macam mana? Lepas tu wa rasul apa dia? Hadis Nabi. Nabi royak macam mana? Dalam kitab royak tak? Jika ditimbang dia kira. Orang yang ada la ilaha illallah, yakni orang Islam lah. Ditimbang apa? Segala isi langit ni dan isi bumi ni dan barang di antara keduanya lebih berat la ilaha illallah. Dia tak royak lagi buat sembahyang puasa, baru Islam baru. Penyamu ke perotak tak kira. Dia kira dia Islam tu. Bagus tak? Tak ada lawan. Seorang yang kafir tapi baik, sedekah rajin. Tolong orang rajin. Lepas tu, komplit dengan dia beri pula derma masjid carok tukung. Tapi nama dia Cok Cok Kiau. Sunat pun tak. Lepas tu tak itu tak? Lepas tu, kita kata nak. Hak kapur kita ni nama Ibrahim. Apa nama Ibrahim, nama Nabi. Nama Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim. Hak depan nama Nabi Muhammad, belakang nama Ibrahim. Tapi kare patah lama siang. Duit tabung masjid sapu. Manakah yang lebih baik weh? Kita jangan nak baca situ. Kita baca dari segi Islam haja kita. Haja tak mana? Kalaulah penyamu ini Ibrahim bin doa Muhammad bin Ibrahim tadi ni, dia beri salam kita, Assalamualaikum. Kita wajib jawab tak weh? Kena jawab. Tak jawab berdosa pula dah. Sebab Nabi suruh jawab, sebab dia Islam. Mari saya tadi cuk tadi. Tak sunat tadi ni. Dia ni suruh derma bagus tak ada dah. Komplit tutup aurat lagi. Kita pakai luar panjang. Dia beri salam, boleh jawab. Tak boleh jawab. Tu dah boleh kata orang kafir dengan Islam mana bagus? Tu kira kafir jahat tu, kafir baik. Saya kira hak curi tabung masjid ni. Kena reti lah dia duk bahas dalam Facebook tu. Islam aja kita. Dia tanya pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ni, Sayyidina Ali dia tanya dia, apa dia kunci 7 petala langit yang menyebabkan petala langit 7 ni tak boleh buka pintu langit tak boleh buka, amalan tak boleh naik. Maka jawab Sayyidina Ali, syirkun billah, syirik pada Allah. Syirik apa dia? Kafir tu syirik lah. Sembah kokong dua Tuhan, menduakan Tuhan. Orang kafir baik ke jahat tak kira kafir tu. Maka tanya lagi, apa dia anak kunci dia nak buka 7 petala langit tu? La ilaha illallah. Jadi siapa yang lebih baik? Tak boleh lawan lah. Pergi mari tara tu pun Islam lebih baik lagi. Mari seorang dia mau royak kata, ayah ni deh, Pak Mak tu sembelih.
Tak ada. Lepas tu, mari seorang lagi. Kawan ni baik amat, tapi kapi. Dia sembelih ayam. Muka ni makan? Tak boleh makan. Bapak lagi. Banyaklah hujah-hujah boleh jawab, tapi dengan syarat bersandar dengan Quran hadis. Jangan pakai nafsu, jangan pakai parti politik. Hak ini bahaya ikut parti politik. Ini pening pula. Kita pegang Nabi hajar kita, mu sesak pergi mari tak boleh. Quran ada jawapan. Abu Talib pak menakan Nabi SAW. Hei, dipanggil siapa dia? Antara orang kafir yang paling baik atas dunia. Sebab apa? Dia jaga Nabi Muhammad. Kita tak bisa jumpa Nabi Muhammad. Biasa tolong Nabi Muhammad mu. Tak biasa tengok mimpi, tak biasa kita. Pakai dot dah, tidur mapuh. Lepas kena cokotia habis pinggan, tidur mapuh gitu nak mimpi Nabi pa. Dalam cokotia tu dengar udang tahu gagal. Makan tak tahu apa ni. Pinggan sampai dia tu. Mimpi tak biasa Nabi Muhammad. Tapi Abu Talib Nabi Muhammad tidur atas tangan dia. Nak lawan apa? Bukan saja tidur kena. Anak 10 orang. Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far, anak dia. Tapi kalau selagi Nabi tak kelik, tak boleh makan. Orang pakat Mekah kepung dia. Pulau turunan dia mah, geng Nabi ni. Dia terlibat sekali. Dia mah tak beli barang dia. Bukan sehari 2 tahun. Dia sokong Nabi. Bila orang pakat bakit, Nabi kata, aku nak dakwah, royak suruh kembali kepada Islam ni. Orang pakai bantah, Abu Talib pakai. Selagi aku hidup, aku bela Muhammad. Kita biasalah. Nah, jadi antara kafir yang paling baik atas dunia ni Abu Talib. Tapi di mana kedudukan Abu Talib? Dalam neraka. Mana dalil? Nabi Muhammad bila mati Abu Talib, Nabi hakik doa. Allah tak beri, minta doa. Nak doa ke arwah dia lah, arwah Abu Talib. Nak kaya kata apa? Hinanya kafir ni. Bukan kehpak. Tak la ilaha illallah. Hak lain tolong belakang. Ni kita kena faham ni akidah. Kita Melayu teruk suruh lah bahasa Melayu kita ni. Ikut riak orang. Berapa ribu orang faham gitu ini. Kau nak banding lah. Ling Kuan Eng dengan Abu Talib, mana yang lebih baik? Dengan Islam. Kita bodoh sungguh. Kita asok. Jadi pecah dua Islam kita. Pegang tak berpandu Quran hadis, berpandu nafsu parti politik. Ini jadi celaka sungguh kita ni. Memang bala daripada Allah sungguh. Sebab apa? Kerana jahil. Tengok sudahlah SOP. Tak masjid SOP dia. Tak lain tak ada SOP pak. Masjid di Pulau sungguh. Kacau ustaz-ustaz ni. Kaning tenis. Padahal kluster masjid sekot tak. Yang pihak raya semarin ni menyusah satu lapangan terbang tak apa ni. Sebab apa? Tang Islam ni. Yang tak boleh berlamak-lamak lagi. Tak mengaji tak boleh lah. Kawasan ni macam-macam lah. Sebab apa? Nak beri sekat Islam secara halus. Dia panggil. Tengok. Bukan aku nak kata lah. Kau nak adil buat belakang. Senang. Tempat lain berlamak. Kes-kes lain lah. Hubungan kok lain boleh. Baik pergi. Kalau nak mandi sungai pun boleh. Lapar boleh pergi. Tak larang ni. Tapi masjid, sedangkan orang masjid, orang yang ikut adab, basuh tangan, basuh kaki, basuh muka. Tak ada tu. Lepas tu pula sign tanda tangan, tek kepala. Tapi tak boleh. Tak masjid, takut sungguh. Pelik sungguh. Pada satu kluster masjid tak terbaik. Yang kluster pihak raya Sabah ni menyusah orang habis tu tak apa. Tu tak tu lagi duduk 3 hari, 4 hari, 4 pula tengok Islam. Jadi gitu je. Hak 7 tu PBS tu Kristian semua. Paling ketinggang punya geng. Dia mau ikut dah, mana boleh untung. Politik ni kadang-kadang ni menguntungkan kita, kadang-kadang berjihnan kita. Sebab tu Ustaz Fadino kata, kita mengundi ni ibarat nak kecing. Nak kecing tu naik motor bung bahasa nak kecing. Isap berhenti masjid carok tok kok bahasa nak kecing. Nampak tak sedap masjid tak tok aku rasa nak berhenti markah. Nampak tak sedap berhenti BM, tahu tak? Sebab tu kita ada parti politik, kadang-kadang kita pihak raya, kadang-kadang kita tak. Kadang-kadang kita betul-betul je. Sebab tu katanya sebab apa kita tak lawan di Sabah. Duk goyak dah kita politik kita macam nak kecing. Bukan kita sebab. Kalau selagi benar tu boleh mendatangkan Islam boleh. Kita tak percaya ke politik lah. Tapi oleh kerana satu jalan lain tak ada. Kata kita masuk. Menguntungkan Islam. Kalau kita duk kelahi terbit terus.
Paho apa kerusi ya. Gini, tubik tu entah apa tak langsung. Ni gagah duduk dalam agak, boleh agak lah. Ada agak menteri, boleh agak cakap, boleh agak tegur dia mulai lah. Ada kuasa lah juga. Kena cerdik orang bawah je teka tak ketahuan. Orang pemimpin atas lebih reti pada kita. Faham nah? Lebih reti pada kita. Cuma kita ingat gitu ya. Nah, kita ada Allah, kita ada Tuhan. Tengok qala musannif rahimakumullah. Sama gitu. Gitu. Di sini sebab markah tu aku sebut pah benar. Kalau masjid kita tak sebut ke darah dia, kita perti. Saya mengajar 50 kali sebulan. Saya tu rong habis dah. Mengoyak pak mana tak pergi, tak kenal, pergi habis dah. Masjid daerah putih aku mengajar. Tak kata apa pun. Tengok kita. Tak mana tadi ha? Juga aku nak oyak tu bahal eh. Esok-esok aku nak WhatsApp kata lagi. Dia mau WhatsApp dah kata orang kafir yang baik lebih bagus daripada orang Islam yang jahat. Pak siapa duk pelaga orang kafir yang baik dengan Islam yang jahat? Pelagalah orang kafir yang baik dengan Islam yang baik. Mana bagus? Tidak apa pelagalah orang kafir yang jahat dengan orang kafir dengan orang Islam yang jahat bagus-bagus. Ni dak jadi nak keliru kita. Kita masuk campur. Rosak habis fikiran kita, akidah kita. Ramai yang sokong gitu. Jahanam kita. Ini soalan akidah. Saya sebagai guru kena royak. Tengok. Habis kat tu. Nah, kalau orang yang tu dia pegang i'tiqad, percaya, yakin, dia tetap orang Islam yang tapi dia derhaka. Tapi dia bantah kafir. Walau dia semayang puasa tapi hati dia bantah, dia panggil munafik. Jangan nak bantah segala hukum Allah. Dan makna apa? Makna iman. Iman pula. Tengok. Percayakan dan membenarkan dalam hati. Islam dia kira zuhir. Mulut cakap la ilaha illallah, Islam lah tu. Lepas tu dia buat anggota zuhir semayang puasa, Islam lah tu. Tak ada kata dia kafir dia. Selagi dia tak buat perkara yang membatalkan Islam dia. Seperti dia semua tu kafir lah. Tengok piyah putih molek hidup semayang, tiba-tiba dia pergi buat di toko tu. Jangan. Janganlah, kita tengok tak boleh. Atau dia berkata satu perkataan yang mengkafirkan, maka kita tak boleh hukum dia Islam, dia kafir. Tu tengok zuhir saja Islam. Iman pula, percayakan dan membenar dalam hati. Iman benar hati, hak ni tak nampak. Sebab tu dia ada khas pula, dia ada kelas dia pula. Iman benar tak nampak. Dia benar percaya seseorang tu dalam hati dia. Akan barang yang didatang akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi royak mari dia percaya. Nabi royak bab Allah, dia percaya, yakin. Tak ada gini-gini. Royak bab Rasul, royak bab syurga, royak bab neraka, royak bab sifat Allah, royak bab sifat Rasul, royak bab hukum hakam, bab Quran. Dia percaya. Tu orang beriman lah tu. Macam tu yang beriman. Bukan hati aling iman ni. Aling tajuk lain. Orang aling kafir pun tak. Tu dia. Aling yakmak kafir. Dia panggil orang orientalis. Apa orientalis? Orang yang mengaji agama, dia mengetahui tapi dia tak pakai. Dia cari jalan untuk tulis buku-buku, buat buku untuk menyesatkan orang Islam. Tu ya timbul macam-macam pahaman tu. Sebab dia faham Islam tapi dia tak yakin. Dia buat kelah melak Islam. Berlama orang mengaji bab Islam. Tapi bukan je nak beriman. Tu dia panggil, kalau kita ni panggil orientalis. Tu ya pecah belah kita, Iraq, Syria pecah belah. Kenapa? Kerana ada golongan ni dia memasuk jarum. Dia mengerti buah kita. Jadi gitu. Ni payah sikit ni. Golongan orientalis dia panggil. Nak apa dengan dia? Dia erti belakang. Dia mengaji bab Islam tapi dia tak percaya. Saya biasa jumpa sakit. Orang asli. Saya pergi pos di Pang, di Perak masa tu. Masa saya bujang ni. Masa tu bujang lah, tak tua macam ni, semak lah masa tu dah. Bukan ada janggut macam ni dah. Lepas tu pergi ke sana tu, kami duduk di sana tu, duduk di satu surau. Kerja dengan jabatan hutan tu sah. Lepas tu jumpa lah orang asli situ. Orang muda molek lagi. Sembang-sembang dia kata, dia tanya dari mana? Saya kata dia Baling. Kami daripada Baling. Oh, saya pernah sekolah di Baling. Dia kata, sekolah mana? Sekolah menengah. Baling tingkatan 6. Tu dia. Saya ambil periksa agama Islam. Kita ada ingat Islam. Saya kata lah. Dia cerita.
Saya belajar semua, dia kata bab Nabi Muhammad, macam mana perjanjian Hudaybiyah. Dia hurai kita pun tak apa nak tahu. Dia royak tarikh semua cukup. Kerajaan Bani Umayyah, dia kata. Kalau betul jatuh ke Bani Umayyah, naik kerajaan Abbasiyah. Apa tanya kita ini? Tok Siah tadi. Hak kita Islam ni. Saya duk kata Islam semua. Kami sembah di mana orang? Kami sembah-sembah. Lepas tu saya kata, di sini ni banyak kita Islam kok. Dia kata kakak saya Islam. Tapi kalau keluarga saya, belah bapak saya tu Kristian. Lepas tu dia kata, ni macam mana? Saya tak masuk mana-mana. Dia hurai bak Islam tu kita apa pening. Sampai kerajaan Osmaniyah Turki ni. Dia boleh royak siapa merintah. Macam mana sistem pemerintahan Islam. Tapi dia Islam beriman. Dia tak beriman. Alim, lain. Sebab tu ada orang alim kafir. Zaman Nabi Musa alim tak? Bal'am ibn Ba'ura ni. Alim tahu mana? Anak murid dia 12,000 orang ulama. Kita anak murid kita kerja kelang, cok kelapa sawit. Jual kita cucur lah. Tahu tu nak murid kita dah. Tak tahu. Anak murid Bal'am ibn Ba'ura 12,000 orang tok guru. Mampu kalau kita tok guru kita tanya kita perlu simbah. Anak murid tanya dia soalan, Bal'am ni dia pakai lengok gitu. Tunduk tu jawab langsung. Dia alim. Kalau kita sini Azhar Idrus lah. Azhar Idrus tak apalah dia duk tanya tu, kadang-kadang tu orang kita serabut pun kita. Kalau tok guru letih kat dia apa? Tu dia siap saya pun tengok tak soalan boleh jawab tak jawab pun meja dia dah. Abaklah tu Bal'am ibn Ba'ura ni. Ni ulama zaman Nabi Musa alim tak? Alim sungguh. Anak murid 12,000 orang. Ni. Tara mana? Setengah tu buat amal sampai boleh terbang. Kita apa orang boleh terbang? Boleh terbang repit mutu. Tapi macam mana? Bal'am mati apa? Mati kafir dia. Bal'am mati kafir dia. Bila mari raja seorang nak perang dengan Nabi Musa, orang terkenal dia doa dia makbul. Tak tahu. Dia mari atau wakil jumpa Bal'am. Bal'am, tolong doa tak bagi kalah Nabi Musa. Nabi Musa itu Nabi Allah lagi Rasul mana boleh dia kata. Dia apa tu? Kalau aku doa hilanglah dunia aku, hilanglah akhirat aku. Mana orang alim? Semua orang terkenal. Doa ni dia tu doa tu jadi so. Dia Allah bagi ke dia. Tu dia tak alim saja tak jadi. Iman soal alim Lepas tu mari belah bini. Jadi raja nak mari pujuk belah dia kuat, mari belah bini. Wak mari mah. Orang betina tengok mah lah. Mata jadi gitu bau. Orang jatah buat dengan bini. Apa abang dia pun berdoa. Dia apa kata? Hilanglah dunia aku, hilanglah akhirat. Dia doa. Tapi bila sebut gitu tu nak doakan Nabi Musa supaya kalah dengan perang tu, Allah tukar ucapan dia. Kalahkan dia. Mati terjelai dia. Mati kafir Bal'am ibn Ba'ura. Ingat nah, sakat aling saja tak cukup. Iman benda lain, alim benda lain. Tapi lebih baguslah orang alim yang beriman. Kalau iman bodoh payah juga. Tipu dengan dia. Alim lebih baguslah. Gitu. Tapi jangan kata alim saja dah. Alim boleh tercabut iman. Sebab alim ilmu saja tak boleh tahan iman lagi. Sebab apa? Iman kerja Allah. Allah yang boleh bertahan. Faham tu. Bertahan skru kita ni. Nak bahas orang kerti skru. Hak mana iman, hak mana Islam, hak mana ilmu dia lain. Ya sebaca. Tengok. Kerti nak. Dan makna iman itu percaya. Percayalah hati ni. Apa dia? Dan membenarkan dalam hati akan barang yang didatang akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada mendusta akan dia. Dia tak membohongi. Bang apa sat? Habis. Bang habis. Dia mau bang Habis dah. Tak dengar tadi ni.
tarik nafas panjang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ya haula wala quwwata illa billah. Allah. La ilaha illallah. Nasrullah. Sekilah. Qala musannif rahimahullah. Tiada mendusta akan dia. Iman nama dia. Apa dia? Hak Nabi royak mari dia tak kata bohong. Maksud dia tu. Tak mendustakan dia. Ni orang royak kata alam kubur. Mana apa orang dok klik royak. Ni dia tak percaya dia panggil. Maka orang tu tak panggil iman, orang tu panggil kafir. Jaga molek. Mu dak royak kata alam kubur nak seksa, mu tu di mana? Apa orang dok klik royak? Makna dia tak percaya lah tu. Dia mendustakan, maka kafir. Dia buat pakai kepala otak dia. Orang royak bab syurga neraka, mana masuk akal dia kata kafir. Tu. Dia mendustakan dengan barang yang bawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu faham tak? Maka orang gitu dia tak kira, dia tak panggil iman. Iman ni percaya belaka. Walau benar tak boleh bayar dengan fikiran kita pun, kalau Nabi royak dia lah tu. Dia lah tu. Kita pegang gitu. Dan mengucap. Apa dia mengucap? Sebut dia. Sebut di mulut tu. 2 kalimah syahadah. Apa kalimah syahadah? Kalimah persaksian. Kita mengaku saksi itu tu. Mengaku nanti apa? Iaitu la ilaha illallah tu. Yang kita sebut la ilaha illallah tu. Apa dia? Dan mengucap 2 kalimah syahadah itu syarat pada melakukan dan menjalankan segala hukum Islam. Jadi mengucap la ilaha illallah tu nak bagi kita cam. Cam. Kamu tak faham pula pasal aku. Nak bagi kita kenal, dia Islam tu ya. Jadi mengucap la ilaha illallah tu bukan iman. Dia nak bagi kita kenal zahir dia tu Islam. Maknanya apa? Apa dia? Syarat bagi melakukan. Sebab apa? Bila la ilaha illallah kita kenal dia Islam, dia nak sembelih pun sah lah. Sebab syarat sembelih kena Islam. Syarat semayang kena Islam. Syarat menikah kena Islam. Syarat puasa kena Islam. Orang puasa sah, orang kafir. Tak sah sebab apa? Sebab tak ada syarat. Itu. Pegang tu lah.
Tu dia kata orang kafir ada setengah tahu apa salahnya betul. Walaupun dia buat rukun cukup pun. Masuk dengan sekali dengan imsak sekali pun. Sekali dengan bersahur. Sekali dengan masuk waktu tu bersahur. Lepas bersahur dia pula makan dengan benda apa? Nak masuk dia tak buat perkara yang membatalkan puasa. Sampai orang bang maghrib. Makan kurma pula hak sunat. Tapi dia kafir sah tak sah sebab syarat Islam tu. Tu la ilaha illallah lah. La ilaha illallah tu apa dia? Dia panggil apa tu? Iaitu syarat pada melakukan dan menjalankan segala hukum Islam dalam dunia. Kita tu dia Islam sebab kita tu dia mengucap la ilaha illallah. Dia beri salam kita wajib jawab. Dia sembelih kita boleh makan. Dia jadi makmum atau imam kita boleh jadi makmum ke dia. Dia nak menikah pun kita boleh kira cara. Dia nak waris pusaka boleh. Kalau kafir tak boleh waris pusaka. Nah, kalau kita Matla'in Badrin kata daging korban tak boleh makan orang kafir. Ni hak tubik baru kata boleh makan, aku tak tahu kita pegang hak kita. Hal gula mak tak ajar ni. Daging korban tu perkara apa? Perkara mainan ke ibadat korban. Kalau korban tu mainan batal lagi pian mana apa boleh buat bulan lain tak? Tak boleh melainkan raya hari haji 4 hari tu korban. Jadi bila ibadat boleh sakut dengan orang kafir tak? Tak boleh. Hak tu hujah kata daging korban boleh beri orang kafir tak? Tak boleh sakut orang kafir. Kita pergi hak tu. Ni mari kata boleh beri. Pening kita. Kau tunggu tak beri sebab dia bersakut dengan ibadat. Begitu juga daging akikah. Akikah tu perkara apa lah Islam? Sunat muakkad. Sunat muakkad tu perkara ibadat ke perkara serenok? Berjual beli macam ni. Dia bukan muamalat, dia ibadat. Dalam Islam dia ada ibadat, munakahat, muamalat, jinayat. Kalau buat ibadat ni, tajuk dia semesti syarat dia Islam. Jadi orang kafir tak siapa tu. Tak boleh masuk campur orang kafir tu. Begitu juga munakahat, nikah kahwin, cerai, saksi, wali, semua kena Islam. Syarat jadi wali Islam. Wali kafir dah tak boleh, terputus hubungan. Syarat jadi saksi Islam. Dia tajuk Islam. Jadi munakahat, nikah kahwin, boleh sakut kafir tak boleh. Muamalat sewa, menyewa, pajak gadai tak ada. Azan pasal tak cukup ni, nak sewa hak Cina boleh lagi. Sebab dia muamalat. Kita tak nak buku habis. Ni hak mari pahaman baru ni. Kita kena toleransi. Sampai habis nak capur ligoh demo. Jahannah kita. Ada benar kita bincang kita ya. Kamu tak siap apa. Tapi oleh kerana kita buka ruang. Semua kita nak berkira beri ke demo belakang. Lah kali demo nak masuk capur kita lorak lah. Lama-lama jadi macam Indonesia. Menikah apa salahnya? Angkat di gereja, di masjid, kahwin, sak gigi menyambut di gereja. Apa salahnya? Semua agama ajak kebaikan. Wah, terbaik puak ni lah. Ni yang jadi gini ni. Kenapa? Dia tak reti nak asingkan. Kita ada hak kita sendiri dan ada benar boleh kira dengan orang lain. Seperti muamalat, sewa, pajak, gadai, pinjam, bolehlah dengan orang bukan dengan orang yang tak Islam. Bak menikah kahwin tak boleh capur. Membaca bak apa? Bak wali kah? Ijak kubur kah? Kalau dia betina tu kafir, laki tu Islam, tak sah juga syarat pengantin kena Islam. Dia syarat. Tu munakahat. Ni yang kita payah nak bahas gini. Kenapa? Kerana orang pakai otak. Dia tak pakai kitab. Qala musannif rahimahullah. Jadi kelahi banyak. Tu yang timbul macam-macam perbahasan dalam masyarakat. Sebab bukan pakai ilmu, dia pakai otak. Timbul pula macam-macam jenis. Jaga mulai. Kita pegang hak kita. Ada hujah dalil yang kuat. Diambil daripada ulama' lu. Sama tu seperti Rasulullah. Kena sungguh. Tengok. Sebab tu kita tak boleh. Kalau lah Tok Guru ya atas. Kita buat kenduri akikah. Lepas tu mari kawan kita. Macam Azan ni dia tu lah. Dia menegak. Kawan macam-macam lah dia. Hajak orang kafir. Mari makan kenduri akikah. Boleh panggil tak? Boleh mari makan kenduri. Tapi daging tu kena masuk asing tu. Lagi tak sebut itu. Ada lah. Tak boleh makan. Kalulah termakan. Jadi tukang masuk tak capur gitu. Termakan. Kira kodar mana agak-agak makan. Semakuk banyak mana. Kita nak sedap. Pergi beli dia panggil doman. Doman apa dia doman? Gati klik.
Sebab bimbang kena makan jadi haram kepada orang kafir. Sampai tahu tu pegang. Sebab apa? Dia ibadat. Macam raya lah, hari raya Aidilfitri. Perkara ibadat ke perkara haru saja-saja. Hari raya. Puasa tu kita kenal semua orang kat kerti belakang. Tapi kebanyakan masyarakat Islam faham, hari raya ni macam biasa, sama macam lain. Tak. Perayaan kita ibadat. Hak orang lain ada yang budaya. Ni kita pukul hari raya buat macam biasa, ikut suka tak. Dia ibadat. Sebab tu dia ada benar-benar adat-adat raya. Dalam hari raya dia hajar hukum start daripada nak pergi maning pagi kot. Ya dah. Sunat hari raya. Ibadat. Jalan jauh, jalan dekat. Makan dulu, tak makan dulu. Adha ni, dia suruh apa dia? Jangan makan apa sebelum pergi sembahyang. Aidilfitri, sunat makan dulu. Sampai situ kira. Sebab dia ibadat. Mari lapis baru gini, oh hari raya, apa salahnya? Tu ya tu dendang danduk hari raya. Joget lambak hari raya. Gila babi habis. Mana boleh masuk capur, itu ibadat. Jahannam lah weh. Jahannam. Jadi jahannam hak kita. Kerana kita tak faham. Hari raya perkara apa? Perkara ibadat. Sebab tu dia khas ya. Hari raya ni boleh tak kita puasa? Berasa nak puasa hari raya. Cari kayu cabang boleh tekak. Jijak masuk ke pecah. Bodoh sangat. Hari raya diharamkan berpuasa. Sebab kita ibadat. Buat tanya hak faham-faham lain. Buat lagi tak apa pun bukan salah dia. Kita ada peraturan dia. Tu nak kata hari raya kita tu ibadat. Hari raya kedua pun boleh puasa. Sunat puasa 6. Ada pula hari putih. Faham ni? Semua dah tu nak kata ibadat. Hari raya haji 4 hari tu termasuk hari tasyrik. Dia panggil lepas pada tu tak boleh buat korban lah. Maka dia ibadat. Ibadat tajuk dia tak boleh campur dengan orang kafir. Tapi kita reti hari ni beribu juta orang Islam tak faham agama dia sendiri. Sebab apa? Sebab pemerintah sendiri pun bodoh, tak reti bab Islam. Dah hakik jadi pemimpin bingung. Ni kesan dia ni. Hakik pemimpin yang tak tekan ke agama. Tajuk dia mana? Tengok kisah zaman kita dulu. Masa saya zaman mengaji tingkatan 3 dulu. Masa tu peliti pelajaran. Dia buat macam mana? Lukisan dengan agama. Nak pilih mana? Kita orang mengaji ni. Budak-budak mengaji. Dia bukan peduli mu lulus. Dia bukan peduli kata agama tak agama. Dia kira lulus sudah. Janji. Betul tak? Zaman tu kan fikir apa? Sepakat make lukisan. Saya make lukisan. Kata 3 zaman tu. Kalau tak lulus tak boleh naik. Tak naik kelas. Lukisan pula make daun buluh ya lukis. 2 color ya. Kalau kuning, kalau hijau. Cukup senang lukis kalau. Dapat juga lulus. Lukisan. Agama kalau macam automatik secara tak langsung umat Islam zaman tu tak peduli ke agama. Nampak tak? Tu sebab apa? Kuasa politik punya pasal. Ingat tak zaman bila mana dihapuskan tulisan Jawi, buat Yasin baca tulis Rumi. Berapa ramai orang lapis tu tak boleh baca Jawi. Bila tak boleh Jawi, automatik tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran, nak faham agama macam mana? Kitab tak boleh baca. Maka lahirlah generasi yang pegang ini je situ. Nak bakit kelik ni Allah tuan-tuan. Ni dia kesan je. Kenapa? Sangkut dengan pimpinan. Sangkut dengan pimpinan. Sebab tu wajib hakik pemimpin yang nak ke agama. Ni nak ke kerusi ya. Aku gerak sungguh. Letih kita di bawah ni. Kita harap gitulah. Betul lah. Allah tukar lah. Allah tukar orang yang betul nak duit. Nak apa lagi. Tengok. Habis. Gitu. Dia ada markah dia. Kata kita bawa. Tinggal. Sikit lagi dah. Habis dah. Jadi mengucap mengucap tu supaya kita nak menjalankan apa dia? Melakukan segala hukum Islam. Kita kenal lah dia. Dan iaitu apa dia? Kerja-kerja hukum Islam tu. Dimakan akan sembelihannya. Sebab dia tengok di zahir dia sebut la ilaha illallah, maka kita berani makan sembelihan dia. Sembelihan dia. Kita boleh makan sebab apa? Sebab dia orang Islam sembelih. Dia sembelih gitu. Nak baca apa? Bismillah kan kena. Kalau kita kata baca bismillah pun boleh. Nak baca bismillah Allahu akbar pun boleh. Kalau bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Menyayang, berok belah tekok ai. Jadi ada kita kata kalau kata bismillah ya Allah akbar pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim Maha Pengasih Menyayang tapi sebelah tekok.
Dan itu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allahu akbar boleh kata juga boleh. Jangan dia Islam saja. Dia panggil lah. Orang kafir tak? Orang kafir walaupun sembelih putus molek pun dia tak boleh pakai. Dia ada 5 urat tak sembelih tu. 5 urat, ada urat marih dia, ada urat wadajang dia panggil, 2 urat tu. Urat tu tak putus tak apa. Dia urat kerongkong ni, urat air ni. Kena beri putus molek. Tapi nak sedaknya putus berabi. Tukar sembelih lebih tahu lah. Lepas tu dia ada pula petua-petua. Macam mana nak beri daging lembut, macam mana nak beri lagi sejuk, nak beri macam mana tak beri berbahu. Masa sembelih tu saya duk gaji ustaz kata, jangan hakik ketiak. Sebab tu kita tengok kita mulai tengok bapak kami tu geno bahu hamih sangat melih daging. Makan lagi kami biasa tak? Geno pit tengok tuan dia kadang-kadang tu kakang gitu melih. Daging ni tukar sembelih lah. Dia hajar pula kau itu. Tu petua lah dia panggil, orang tua sembelih lah. Tu ada ustaz seorang tu, roh lah Pak Sucuh majlis dia tu. Hajar cara sembelih dia tu. Hakik ketiak jangan. Dia ketiak. Sebab tu dia mula kita daging baru sedap, lembut. Kalau tu hakik gitu, daging kerakung. Kadang-kadang berbahu daging dah tak? Alah, tu kat sembelih. Alah, tu petua dia panggil. Ada nak beri daging lembut sikit, dia pegang dekat kulidah ni. Tapi tak berani lagi dah. Takut pak lari daging, tak boleh makan ke darah. Kalau kita tukar sembelih, orang sembelih. Kalau mati kita tak buah buku dia jatuh balik sini. Maka tukar sebelah kena bayar. Jangan ada berebut lah. Kambing kawan tu beli 800 setengah. Mulai akikah, kita pun kata, saya boleh sembelih, saya sembelih terlari buku lidah. Kena bapak kambing kuat-kuat dia turun sini, tak boleh makan. Tak boleh makan awak kena lah. Kita tukar sebelah kena awak duit bayar. Ni yang ngerebut jadi tukar sebelah. Si mapuk. Tak ada duit ni, ada duit tak apa. Sembelih seekor tak boleh, beri duit. Sembelih seekor lagi pula, tak apa. Ada 2-3 ringgit satu bank caci pasar. Ayam saya ni. Sebab ayam ni tak kuat lah orang. Boleh makan tak? Boleh. Kenapa? Kerana dia adalah ilah. Belajar cara tu. Islam je lah ajar. Tok ajar gitu ni. Pegang dekat, jangan hakik ketiak cara dia. Lepas tu nak meleh lemu pun, dia mau mani dulu tukar meleh tu. Bau tak kesal pada daging tu. Tu kita isi dia ni sembelih baru asal sedap sikit daging. Dia ada sembelih buah sebelah lain sikit. Tambah hak kita beli kat kedai lagi pening. Biasa macam-macam. Kalau tukar sembelih. Sebab saya adalah mati 2 orang lah orang pandai. Tinggal bengong kami. Habis mati tinggal lama-lama. Melih cukup sedap daging bahu. Rasa pun sedap lembut. Dia cara dia. Ada cara dia. Itu panggil petua. Petua sembelih. Tengok. Dan dimakan akan sembelihannya. Nya mana? Nya orang yang ada la ilah tu dia panggil. La ilah Allah tu zahir supaya kita kenal ya. Dan berkahwin dengan dia. Bila dia ada la ilah Allah boleh kahwin. Betina lah, jangan kahwin jatah macam jatah. Orang betina lah boleh menikah dengan dia. Lepas tu merisik berkira tu boleh. Boleh tak? Boleh. Tengok orang betina boleh tak? Boleh. Tengok muka dengan tapak tangan boleh. Hari nak pergi Mina dia ajar tak? Ajar. Cuma Syafi'i kita boleh tengok muka tu lah. Jangan tutup terus. Tubik-tubik esok bawa menikah, buka-buka tengok gigi tak ada. Jangan. Kita bayar duit ibu-ibu lah. Bagi ni, tu dia panggil cara dia. Islam ajar tak? Ajar. Hari nak pergi tengok, menengok tu royak siap keluarga, pergi tengok. Tapi jangan tengok lama kan, tengok gitu lah. Juga peti mata, sakit apa dengan apa ni. Boleh tengok, boleh tengok. Boleh tengok. Jangan sampai tak tengok asal tak boleh. Takut esok tak semacam hak kita nak. Dengar cerita best gigi tengok Allah. Hidung pun rompong jeng tu. Tengok lah. Tu cara nak menikah. Hajar tak? Hajar. Lepas tu campur dengan kita adat Melayu pula. Pergi merisik lepas tu. Kena tak? Ada langgar syarak. Tak langgar syarak dah. Sebab kita orang Melayu jenis tu nak pergi cek tengok dulu keluarga belah mana. Pergi merisik orang panggil. Tengok keluarga belah mana merisik. Minta pula tempat semayang ke Tok Besan tu. Nak pergi Tok Besan kan? Kita nak semayang Zuhur ni. Nak test tengok Tok Besan macam mana. Semayang Zuhur mengadap kat mana? Tak tahu bang, pengadap lah kat mana. Sah lah. Jangan. Kalau pak macam ni aku nak ambil anak memang tak tumpah. Tu orang tua dulu merisik. Kita ni dak. Mek tu kompon jadi. Buat klik. Tak gini. Lepas tu tak lah 3-4 bulan cerai. Boleh menatu. Orang panggil nak boleh menatu, dia boleh hatu. Orang tua dulu dak. Tak kata nak tu, anak kata nak tu.
Pak dengan mak gi dulu. Mak tina tu. Sembang kok nak tengok. Hak tina tu pun berjalan mari mau tengok nak tengok kelakuan hidup macam mana. Orang macam mana. Sebab nak bodok keluarga, nak buat anak aku ni. Hak jatang nak ambil hak tina, tina nak ambil jatang jadi menatu. Gigi tengok pak mentua pun ceruk duk tangan semayang waktu tak ada. Jesok jadi anakku jehna duk dengan demo. Anakku ajar agama molek jadi sebab demo habis. Sebab ingatlah orang tina ni dia banyak ikut ketua dia. Kalau kata warak tahu mana pun boleh tok laki serabut lama-lama dia serabut. Melainkan orang lelaki dia kuat sikit. Dia akan ikut letak laki. Kalau lama jangan. Tu cara. Ada tak? Dia hajar belaka dengan adat kita orang Islam selagi tak melanggar syarak boleh. Tengok. Dan ditanam akan dia di dalam kubur orang Islam. Dia mati, kita kena tanam. Sebab apa? Sebab dia adalah kita tengok-tengok di jarak tokku ni, dia tu semayang tak biasa hayat. Raya pun tak semayang, orang semayang ada dah pun tak mari, jemaah pun tak mari, waktu keharan lagi dah. Cara hidup dia pagi kerja, makan, minum itu. Dia ni Islam ke kafir muka nampak macam Myanmar. Mari di mana tah lah tu. Tanya-tanya ke apa? Tak, pak dia dulu Islam. Tak apa lah. Orang lama tapi tak cara apa. Nak hukum dia kafir ya? Nak kata Islam tak sesuai. Kena hukum Islam. Macam mana? Tanya orang kalau kenal. Mau kenal tak? Kami kenal lah pak dia dulu. Dan dia ni tak tahu. Tapi pak dia dulu Islam. Maka kita kena hukum Islam. Kena tanam kubur Islam. Tu nak ayat kata Islam ni jaga sungguh. Sampai tara tu lah. Dan ditanam akan dia. Sebab apa? Kita ada tanda dia Islam. Sebab dia mengucap tu. Di dalam kubur orang Islam. Islam hajar tak? Hajar. Cara melawat kubur pun hajar. Jangan litah atas ni. Ni batu nisan, ni batu nisan. Lakah kok ni tak boleh. Kita kena tanam kubur, lakah kok tu. Hajar habis cara dalam kubur. Cara belakang Islam hajar. Cara kubur. Wak turun mayat pula. Boleh? Haiko molek macam mana? Sunnah hajar macam mana? Dia wak turun kok ni. Ni kan tak? Ni kiblat kan? Kita dia tengok ni, tak tepi ni. Lepas tu kita duduk sini kan. Sini kan. Dia turun tepi ni. Macam mana mak kau tengok tu. Dia tengok ni. Turun kepala. Orang dalam kubur, orang tu kena buat turun ni. Kita kena duduk kat tu dia. Tu kan. Kita paling kat tu. Turun kat tu kan. Mengadap kat tu. Dia suruh tengok ni kat tepi. Dia turun kepala bro gitu. Macam mana tubiknya keluarnya daripada perut ibu masuk dia kat tu. Ajar gitu. Boleh tak? Boleh nak turun kat tu, boleh nak turun kat tu, boleh nak turun kat tu, boleh. Ikut skoma lah. Lepas tu kalau buat petak kubur hajar tak? Dalam kita hajar. Nak buat jenis tu boleh, tapi yang sunnahnya buat liang. Sebab sahabat-sahabat Nabi pun buat liang. Lepas tu waktu tanam pian mana hajar tak? Hajar. Jangan waktu rembang matahari, jangan waktu maghrib cerah hajar merah nak masuk maghrib tu. Waktu tu waktu tak boleh tanam orang mati. Kita ini bedal sajalah lagu. Islam lagi kita hajar habis. Tu nak kata Islam tertib. Sebenar bersatu kira, tapi kita tak ikut. Berserabut habis kita. Ulama tulis kitab beri cara tanam kubur, cara turun kubur belakang. Tu hajar belakang. Lepas tu masa turun kena buka kain habis. Tu lah belajar. Kena hajar habis kita tu. Kena buka kain ni semua. Lepas tu kena selok sikit. Apa dia? Kain muka dia tu kena buka, beri pipi dia kena tanam sikit. Ya tak? Mesti kena kita yakin bahawa dia duduk mengereng gitu. Kalau nampak gitu, kalau kita tu wajib korek. Aku tengok tadi dia menyembang. Awak tak tu kamu siap. Kena korek lagi. Haram tanah gitu. Atau dia terbalik kok tu kan? Atau kok tu kan? Sampai tahu tu di Islam aja kita. Tu bab tanam kubur. Bab cara. Lepas tu ada orang azan tak kubur pula dah. Turun mayat dia azan. Kita pun apa ini bid'ah. Tak ada. Sesak ni. Pak siapa nak sesak? Sebab ada kau kata boleh, nak buat boleh dalam tempat mengaji lah. Nah. Jangan nak korek cari. Ulama ada kata buat, boleh kita ada. Dia ambil dalil mana? Dalil bila mana kita keluar daripada perut ibu, kita azan. Sebab apa? Dia satu perjalanan. Maka perjalanan ke mati boleh azan tak? Boleh. Sebab tu ada orang azan. Kadang-kadang tu turun. Kita nak pergi Mekah azan tak? Azan. Tapi boleh terbuat tengok dalam masyarakat ni.
Siap. Ini sudah bid'ah. Sebab tak bisa tengok. Sebab tak tengok, sebab tak bisa mengaji. Dalam kita di pondok aja bercakap. Orang reti. Sebab tu orang-orang alim ni satu-satu benda dia tak jawab suka-suka. Hak jawab telajak tu orang jenis bengong tu sikit-sikit tu. Tak boleh. Bukan boleh tak boleh, itu tak tu juga. Sebab tu pelagar guru tak boleh. Ustaz ni kata gini, kata ustaz ni dia bubuh nama ustaz, tak boleh. Nak tanya soalan kepada ustaz ni jawab. Ustaz ni mungkin ada hujah dia. Ustaz ni jawab hujah dia. Sebab tu kalau ustaz yang reti dia kata kena, dia tahu bahagian dia, tanya dia. Kita tak tahu, mungkin kita tak sampai ilmu tu. Hendak itu sudah bid'ah, sesat. Apa? Ustaz ni hurai masalah musyaqqah, kepayahan, masalah darurah. Bila darurah babi boleh makan. Contohlah. Lepas tu anak murid ni main maju ustaz seorang ni pula. Ustaz, babi boleh makan? Babi haram. Najis mughallazah. Tulang tak boleh makan, kulit tak boleh makan, bulu tak boleh pegang semua. Tapi ustaz ni kata boleh. Dia boh macam tu. Macam tu. Ustaz ni tak betul lah. Dia mula lah. Padahal ustaz ni hurai masalah darurah ni. Sebab tu kita kena mengaji, tak boleh belajar guru. Adab mengaji. Tok guru tu dah hurai macam lain. Ada siap dah buah dia. Sebab tu orang tanya saya, tanya dia. Dia tu. Dia bidang dia. Tok guru tauhid bidang dia. Tok guru fiqh bidang dia. Tok guru tasawuf bidang dia. Tok guru tafsir bidang dia. Ada yang hujah ustaz bahasa tasawuf, ada hujah bahasa fiqh. Dia ada dia. Tengok. Awalam musannif ngerti nak ngaji pun kena cara mengaji. Tengok habis. Dan ditanam akan dia dalam kubur. Kubur mana? Kubur orang Islam. Tu dia nak royak kata apa? Nak royak kata bila ada la ilaha illallah tu urusan atas kita ni hidup ni banyak. Bukan boleh tinggal. Kalau semua sekapung pakat tak peduli, berdosa sekapung. Yang tak boleh kena tanam. Sebab apa? Sebab dia ada tanda la ilah. Tu la ilah itu menjadi syarat untuk menguruskan hukum Islam di dalam dunia. Dia hajar habis sampai ke kubur. Iring kubur tu, usung pergi kubur tu pun. Dia ada setengah kata orang duduk depan, orang ramai. Ada setengah kata mayat pergi dulu. Semua hurai tu. Ulama ni kata gini. Nak ayat kata apa? Nak ayat kata Islam ni sampai ke usung mayat pun dia kira. Jadi sebab apa sampai hari ni kita tak boleh nak merintah cara Islam. Tak berani nak buat. Nak ayat kata kalau banding segala agama pahaman hak dunia ni, Islam lah yang paling lengkap kali. Dia hurai habis benar ni. Sampai ke hari mati tanam tu pula ada pula lagi. Lepas tu jeruh tu wangi tu. Ada tengok tak kenal dah ada. Ambil pokok kerak pacak tu. Ada ambil di mana tu? Ada juga. Sebab Nabi Muhammad SAW dia kerak batang kurma pacak. Ketika mana dia tengok kubur, dia kata dalam kubur ni ada orang siksa. Maka dia kerak batang kurma buh. Selagi basahnya batang kurma ni, maka dia kata mendapatkan rahmat daripada Allah, ringankan siksaan. Kita pun bila mati pacak, bukan saja-saja pacak. Ada sebab dia. Kenapa? Kerana benda yang hidup ni dia bertasbih. Jadi orang tukang batu nisan pun buatlah batu hidup untuk dijual. Betul tak? Batu hidup ni batu sungai lah, bukan hidup berjalan. Hak simei dengan hak batu sungai, dia mau cari batu sungai buat. Kita pula ambil di mana ni? Lah, dia ambil situ lah tu. Kenapa? Batu ini bertasbih, beristighfar, meminta ampun pada orang yang dalam kubur. Jadi sebab tu ada ulama tercabut rupu atas kubur pun jadi tak boleh. Kerana dia termasuk dalam mendoakan. Racun atas kubur tak boleh. Kerana racun itu najis. Tak atas kubur. Kita racun. Tengok kita ni. Tu nak beri kita kejap sikit. Baru kita faham Islam ni. Allah luasnya Islam ni. Hebatnya Islam ni. Bukan sakat reti kerusi, berapa kerusi ya. Bukan hak tu saja, berlungguk lagi benda yang banyak yang patut kita belajar. Baru kita boleh tawan negara boleh menang insya-Allah. Tapi kalau ahli kita hak ni pun tak reti, mu nak tawan negara pula bapak apa? Takut esok kita buat pahaman yang lain daripada Islam. Pegang-pegang negara. Allah tak beri lagi, mungkinlah Allah tak beri lagi kita pegang Islam kerana kita sendiri pun tak faham Islam. Mungkin Allah tak mau serah lagi, takut jadi rosak. Mungkin kita ahli kena reti banyak lagi. Banyak sikit cerita bab ni. Kulit cerita bab ni hak ni sampai bila tak habis. Kadang-kadang panggil ustaz ceramah tu. Mengajar tu tajuk apa? Tajuk politik semata-mata. Hak tu bukanlah Facebook dia, bukan dalam tu bola. Jadi kita tak faham Islam juga, jadi rugi. Sebab tu saya baca kitab. Supaya apa? Supaya kita kejar Islam, Allah turun rahmat insya-Allah. Allah beri kita reti agama, kita bertahan agama insya-Allah, Allah beri menang. Menang kerja Tuhan, bukan kerja pandai kita. Tengok. Mengaji hak asas pada ain bergerti ni.
apabila mati ia dan lainnya lain daripada mati lah. Lain pun banyaklah urusan-urusan yang bersangkut dengan orang yang ada la ilaha illallah. Jadi mengucap la ilaha itu syarat untuk kita menjalankan hukum Islam ke atas dia. Habis zakat tu dulu. Wallahu subhanahu taala alam. Kalau itu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqihna fid-din wa 'alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama was salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.